Boleh Okey. So min dia akan jadi sini pi, sini 2 pi. Separuh daripada pi adalah pi per 2 dan sini 3 per 2 pi. Tadi kalau positif, kalau sini positif 1, kita start daripada atas kan? Dia gini kan? Betul? Tapi sekarang kalau dia negatif, dia tak start sini. Dia tak start sini. Saya padam pula. Sabar. Mana tadi? Saya bawa clear balik. Ya. Edit lah ni. Sabar. Share screen. Okey, kalau dia negatif, dia akan jadi, dia start di bawah. Kalau dia negatif, dia akan start di bawah. Start daripada bawah, naik ke atas sebab dia negatif. Kalau positif, kita start daripada atas. Macam tu. Boleh? Itu kalau dia negatif. Boleh tak ni? Faham tak ni? Korang faham tak ni? Faham Okay, good. Okay. Saya pergi kepada contoh. Cikgu terang je dulu. Yang ni cikgu terang je dulu supaya faham. Nanti kita buat latihan sama-sama. Okay, sekarang kalau dia graf cos. Hari ni kita belajar sin dengan cos je dulu. Okay. Kalau y sama dengan cos x. Okay. Cikgu buat kat bawah ni. Y sama dengan negatif cos x. Apa bezanya? Okay. Kalau y sama dengan cos x, bermaksud sini 1, sini pun 1. Maksudnya nilai tertinggi positif 1, nilai terendah negatif 1. Kan? Sama juga yang ni. Ni pun 1, ni pun 1. Okey. Untuk julat kosong hingga 360 darjah, maksudnya pi per 2, pi, 3 per 2 pi dan 2 pi. Okey. Kalau dia cos dia macam bentuk kawah. Kalau sin tadi macam bentuk mangkuk terbalik dengan mangkuk terlentang kan. Kalau cos, okey, kalau positif dia akan start di sini. Kat sini ni adalah separuh pusingan. So cos dia akan jadi, sini awak punya titik separuh pusingan awak. So dia akan jadi begitu. Okey, tu. Itu satu pusingan lengkap untuk cos x. Kalau, ini kalau di 2 lah. Cikgu buat 2 lah senang supaya nampak. Sebab cikgu dah terlukis dah tu. Okey. Satu pusingan lengkap. So kalau dia 2, dia akan jadi begitu. Okey. Kalau dia 1 cos x, dia akan jadi gini lah. Pi satu pusingan lengkap. So dia akan jadi gini. Dekat pi ni dia akan jadi bucu. So dia akan jadi gitu. Gitu. Itu untuk y sama dengan cos x. 1 cos, 1 x. Maksudnya nilai sini 1, nilai sini negatif 1. Tapi kalau y sama dengan negatif cos x, dia akan start daripada mana? Dia akan start di bawah. Jadi naik, macam tu. Dia akan turun, begitu. Tu negatif. Yang ini negatif. Ini negatif. Yang ini positif. Boleh? Faham? Faham Okay. One more. Kalau dia y sama dengan negatif cos 2x. So, 360 bahagi 2 adalah 180. Maksudnya bersamaan dengan
pi untuk satu pusingan. So, bila kita lukis 1, -1. Okey. Lepas tu, pi satu pusingan lengkap, 2 pi, satu lagi pusingan lengkap. So, separuh adalah pi per 2, satu lagi 3/2 pi. So, cos tadi mesti macam tu kan? Ni separuh, ni naik kan? Tu kalau dia positif. Sekarang kita nak negatif. So, min negatif akan jadi naik macam tu kan? Tu negatif. So, dia akan start daripada bawah. Kat sini awak punya puncak. Kat sini awak habis. So, dia akan jadi begitu. Untuk satu pusingan. Ni pusingan yang pertama. Satu lagi kat sini puncak kan? So, dia akan jadi so, itu adalah y sama dengan negatif cos 2x. Okey, boleh? Okey, faham? Tak dengar? Kenapa tak dengar? Yang lain dengar kan? Kenapa jadi pi? Sebab dalam ADMAT memang kena pi. Dalam ADMAT memang kena pi. Dia tak boleh 360 darjah. So awak kena tukar daripada 360 jadi pi. Nak senang hafal. So cikgu bagi nilainya. Share, cikgu bagi nilai untuk pi. 90 darjah adalah pi per 2. Tolong hafal. 180 darjah adalah pi. 270 darjah adalah 3/2 pi. 360 darjah adalah 2 pi. Macam mana kalau kita nak 120 tadi? Tukar kepada pi. Ini guna rumus yang awak belajar dalam bulatan tingkatan 4. Iaitu tukar daripada darjah kepada pi adalah darab pi per 180. Ni rumus dia. So, min dia akan jadi macam ni. Ni, nak tukar pi kepada 180. Nak tukar darjah kepada pi. Maksudnya kalau tekan kalkulator, mana kalkulator saya? 120 bahagi 180. Ni jawapan dia akan jadi 2/3 pi. Kadang-kadang kita tak guna pun yang ini. Kita guna nilai-nilai tertentu macam ni. Tadi contoh macam dia nak 3x. Kan? Ni. So, tolong salin ni. Contohlah awak nak tukar 60 darjah kepada pi. Berapa pi? So, kita buat apa? Rumus dia adalah x darab 180 per pi. Okey, 180 per pi. Jadi kalau nak tukar 60 kepada pi, dia akan jadi 60 darab, terbalik, sorry. Salah ni, bukan pi per 180. So, kena darab pi per 180. So, dia akan jadi pi per 3. Sebab 60 ni 1, ni 3. So, 1 pi per 3 sama dengan pi per 3. Contohlah lagi. 45 darjah. Nak tukar kepada pi. So, rumus dia ingat yang ni je. X darab X darjah darab pi per 180. Ni rumus dia, darab pi per 180. So, akan jadi 45 darab pi per 180. So, tekan kalkulator je. 45 bahagi 180, awak dapat 1/4. So, jawapan dia akan jadi 1/4 pi atau pi per 4. Nilai ni yang kita masuk dalam graf nanti. Okey, boleh. Ini form 4 ni awak belajar dulu. Tajuk bulatan. Okey, ni take note ni rumus yang ni. Nak tukar sebab kadang-kadang tak semestinya pi per 2 pi, 3/2 pi dengan 2 pi je. Kadang-kadang nilai-nilai tertentu ni awak kena cari juga.
Okey, boleh? Faham? Faham siapa Apoy ni? Apoy siapa? Hello. Siapa? Fahmi, Rahim ke? Apoy siapa? Syahrul. Syarul. Okey. Syarul Okey. dengan aku. Faham Boleh. Faham tu yang cikgu terang tadi, faham ke? Faham cikgu. Faham sebab ingat tajuk ni Faham. 5 hingga 7 markah nanti. Sebab ni yang simple je dulu. Cikgu bagi hari ni yang simple je dulu. Nak awak mahir melakar. Ingat kita lakar tau. Lakar bukan awak kena guna kertas graf. Awak lakar je. Asalkan bentuknya cantik, nilainya pakai pembaris, seragam. Kalau 1, -1 tu selang 1 petak, awak 1 petak. Maksudnya ukurannya seragam. Faham Okey. Faham. Faham Okey, one more. Sikit lagi. Okey, cikgu nak buat kalau contoh Y sama dengan modulus. Ni modulus sin 2x. Ni modulus ni. Modulus apa maksud simbol modulus? Sentiasa positif kan? Positif. Okey. Sin 2x. Maksudnya kat sini nilai maksimum kat sini berapa? Nilai sini berapa ni sebenarnya? Nilai dekat depan ni. Nilai A-nya berapa? 1 kan? So sini 1, sini negatif 1. Betul? So apa masuk 2? Betul. Apa masuk 2? 2 pusingan. 2 pusingan. 1 pusingan berapa darjah? 1 pusingan 360. Betul lah. 360. 1 pusingan. Bagi 2. Bagi 2. So awak dapat 180. 180 ni berapa pi? Berapa pi? Berapa pi? 1 pi. 1 pi. Pandai. Siapa tu? Alif Alif Muklis. Pandai. So 2 pi. Jadi separuh daripada pi adalah pi per 2. Pi separuh lah. So ni 1/2 pi. Betul? Betul. Okey. So, kalau dalam keadaan biasa, tak ada simbol modulus, graf kita jadi macam mana? Macam ni kan? Naik atas, turun bawah. Betul? 1 pusingan. Betul. 1 pusingan lagi. Macam tu. Itu kalau tak ada modulus. Tapi sekarang oleh kerana ada simbol. Sekejap, siapa masuk waiting room ni? Okey. Oleh kerana ada simbol modulus ni, pagar kat tepi ni, yang kat bawah kita kena jadikan dia positif. Sebab yang ni kan belah bawah. Belah bawah apa? Negatif kan? Bila positif maksudnya benda ni reflect. Tahu reflect tak? Dia jadi macam ni. Dia jadi naik atas. Dia macam terbalik. Dia macam reflect lah. Pantul kat atas. So, yang bawah ni tak ada. Sebab tadi dia dah jadi dekat atas. So, dia jadi macam tu. Faham? Faham tak ni? Sebab bila modulus ni, simbol modulus ni yang ni, yang cikgu padam ni, simbol modulus ni, itu adalah nilai dia tak ada negatif. So bila dia kat bawah ni, mana saya punya ni? Kat bawah ni maksudnya dia negatif ni, dia negatif. So bila macam ni, dia jadi negatif lah. Jadi awak kena pantulkan dia dekat atas. Okey, satu lagi lah nak bagi awak betul-betul faham.
Y sama dengan 2 cos X. Tapi ada modulus. Tu. Okay. So kalau kita lakar, apa maksud 2? Kat sini 2 kan? Satu pusingan. Maksudnya hanya satu pusingan. Pusingan. Okay, macam tu kan? So sini satu pusingan ni. Ni satu pusingan. Jadi bila kita lakar, cos bentuk dia macam ni. Betul? So sini dengan sini dia jadi separuh pusingan. So dia jadi gitu. Ni satu pusingan. Ni satu pusingan. Tapi sebab dia ada modulus yang kat bawah ni, yang dekat bawah ni awak kena pantul dekat atas. So dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi reflect dekat atas. So yang kat bawah ni dia dah tak awak kena padam lah yang kat bawah ni. Allah terpadam. Yang tu awak kena padam. So Ada 2 je lah. tak, ada lagi nanti saya salah padam tu. Oh. Mana pensel saya hilang dah. Cikgu Asri main kucing, cikgu. Ha? Asri main kucing. Sabar. Okey ni. Okey, so dia akan jadi, tadi kan benda ni kat bawah kan? So dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi, asal saya puji ni. Saya clear lah balik. Serabut saya bedak lah ni. Itulah dia, tak reti nak guna. Kerana awak lah ni saya belajar ni. Dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi gitu. Dia akan reflect benda tu kat bawah. Ini asalnya dekat bawah. Dia akan jadi ke atas. Cuba buat yang ni. 3 cos 2x tapi ada modulus. So apa yang awak faham? 3 ni apa? Respon sikit. 3 tu 3. 3 kan? Lah. 1, 2, 3. Kalau awak buatlah senggat 1, 2, 3 tu yang sama besar Maksudnya 1, 2, 1, 2. Kena buat dalam exam. Saya mana nak buat sebab saya punya laptop ni skrin kecil sangat. Saya lukis pakai tangan je ni. Okey? Okey, yang ini tadi berapa pusingan? 2. So maksudnya satu pusingan 360 bahagi 2 adalah 180 sama dengan pi. So sini pi awak. Satu pusingan. Sini satu pusingan lagi. Maksudnya kalau cos dia akan jadi macam tu kan? Ni satu pusingan. 2 pusingan. Okey? Betul? Betul. Tapi benda ni sebab dia kat bawah, yang bawah ni tadi jadi apa? Sebab ada modulus kan? So akan jadi apa? Dia akan reflect. Dia akan jadi reflect ke atas. Ya. So dia akan jadi macam mana? 3. Sepatutnya dia gitu kan? Macam berbukit-bukit. Dia jadi gitu kan sepatutnya. Tapi yang kat bawah ni kena naik atas. Naikkan ke atas. Okey, boleh? Boleh. Faham Okey, faham. Faham. Satu lagi, kalau dia tambah-tambah pula. Contoh. Sin X tambah 1. Okey. Kalau ada tambah 1, yang tambah 1 ni tengok je dulu. Awak buat yang ni dulu. Cuma sin X ni maksudnya 1 kan? Betul? Sepatutnya nilai kat sini berapa? Mana? Nilai kat sini. Sepatutnya berapa? 1. 1. Betul? Tapi oleh kerana ada tambah 1, awak kena tambah 1 lagi kat sini. So dia akan jadi 2.
Yang kat sini pun sama. -1, -2. Okey, boleh? Boleh. Bila kita lukis, 1 pi kan? Maksudnya pusingan lengkap dia gini kan? Boleh. Pi per 2. Okey, maksudnya kalau kita lukis, dia akan jadi gini. 1, 2, terlajak. Gini. Gitu kan? Ni tak ada ni. Ni tak ada. Okey, dia akan jadi gitu kan? Betul? Tapi oleh kerana tambah 1, yang kosong ni, dia akan jadi dekat 1. Yang 1 ni dia akan naik 2. Yang ni akan jadi 1. Yang ni akan jadi kosong. Yang ini akan naik 1. Graf kita akan jadi apa? Terapung. Ni asal. Yang ini asal. Ini sin X. Tapi yang ini adalah sin X tambah 1. Maksudnya, nilai asalnya kosong, kita angkat jadi 1. Nilai ni 1 kita angkat jadi 2. Tapi kita kena lukis yang asal dulu. Dah lukis yang asal, baru kita angkat. Bila tambah ni maksudnya dia terapung, dia naik atas. Daripada yang asal. Kalau dia tolak, dia akan jadi tenggelam. Dia akan tolak 1. Tapi yang ni kena padam lah. Bila dah siap, yang atas ni, yang bawah ni kena padam. Boleh? Faham? Faham. Faham Lukis tu je dulu. Lukis yang tu je dulu. Sebab yang tu paling asas. Syuhada Akila, faham tak? Respon sikit. Azwa. Faham Hoi. Hoi, faham? Rawi faham. Rizka. Nurul Balkis. Wan ni siapa? Wan Nur Balkis. Wan Nur Balkis. Kak Yan? Faham saja. Syarul? Faham tak faham? Asri? Taruh headphone baru. Faham. Oh, boy. Asri? Headphone baru. Alif, faham Alif? Boleh. Boleh, faham So, Boleh. kalau faham, start lagi cikgu snap contoh-contoh soalan. 2-3 jenis soalan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 awak buat boleh? Boleh kot. Boleh Sebab nanti kalau korang dah hantar kat cikgu seorang-seorang, cikgu tanda ada objek lalu di belakang cikgu. Kalau korang dah tanda, kalau cikgu dah tanda, nanti besok cikgu, bukan besok lah, next class cikgu ajar yang satu lagi graf. Dia sebenarnya ada 2 graf persilangan 2 graf. Macam awak belajar graf fungsi. Ingat tak graf fungsi mat? Ingat. Soalan D, awak cari titik persilangan tu. Titik persilangan, dia nak awak cari titik persilangan. Okay? Kita cuti lama lagi tau. So saya takut tak sempat je habis syllabus ni. Boleh Minggu depan cikgu. SPM tahun depan. Mana awak tahu? Rawina tanya dah Ya cikgu. Solution of triangle bila? Nantilah habis tajuk ni. Habis tajuk ni saya akan ajar solution of triangle. Habiskan ni dulu. Takut nanti separuh tak sedap lah. Solution of triangle boleh belajar online. Okay, so untuk hari ni faham Faham. Faham Cikgu. Okay, Rambut Asri so panjang cikgu, rambut Asri. Mana ada pendek lagi ni. Pendek lagi. tak apa, lepas raya potong. Raya rambut panjang lah cikgu. Kita kemungkinan cuti sampai raya kan. Pas raya baru buka sekolah balik. Raya kat rumah. Kat rumah, sama je. Alif korek hidung. Sorry.
Kantoi. Kantoi. Kantoi busu. Aduh. Okay, so itu sahaja. Kita jumpa hari Jumaat boleh? Boleh. Boleh lah, Oh. petang lah. Tak ada semain Jumaat kan? Ya. Weekend solat Jumaat Cikgu. tu cikgu. Saya Abang pergi. saya. Dalam rumah je. Alih mengarut. Okay, hari Jumaat lah kita jumpa. Saya buat yang pukul berapa? 3. Oh, hari 2. Jumaat ada mat ke? Pagi. Ayan, mat hari pukul berapa? 4. Mat pukul Mat. 4. So kita pukul 2 sampai 3 lah macam ni boleh? Pukul 8. Pukul 8. Pukul 8 malam. Pukul 4. Pukul 4. 4 petang. Eh, 4 ada mat. Pukul Awoi. 4 Mat. Kita buat pukul 2. Kita buat Macam pukul ni lah. 2. Pukul 2 sampai pukul 3. Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Boleh. So awak buat dulu tau yang cikgu snap ni nanti. Nanti Jumaat jumpa balik. Rindulah kat korang. InsyaAllah. Okay. Okay. So cikgu stop kat sini dulu. Kita jumpa hari Jumaat. Boleh? Baik cikgu. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bangun. Terima kasih cikgu. Okay. Sama. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye. Bye. Cikgu.